Hai, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan Cikgu Syah dalam subjek Pendidikan Seni Visual tahun 1. Okey, Cikgu doakan anak-anak murid Cikgu semua sihat dan dapat meneruskan lagi sesi PDPR kita untuk minggu ini. Okey, stay tune. Baiklah, untuk minggu ini, cikgu akan meneruskan lagi PDPR PSB kita untuk bidang yang ketiga. Bidang yang ketiga ialah apa dia? Membentuk dan membuat binaan. Biasanya bidang ini kebanyakannya murid-murid sangat suka sebab mereka dapat menghasilkan bahan yang dapat mereka pegang dari pelbagai sudut. Biasanya bidang yang ketiga ni bersifat 3D. Kita boleh tengok di depan, atas, kiri, kanan dan bawah. Berbeza dengan bidang satu. Bidang satu menggambar. Menggambar biasanya bersifat 2 dimensi. Apa kita nak buat pada minggu ini? Aktiviti kita pada minggu ini ialah model. Bukan model catwalk tu. Ini model. Dalam bahasa seninya, model ni adalah menyerupai objek sebenar. Kemudian biasanya cikgu akan ambil untuk subjek pendidikan seni ni selama 2 minggu atau 3 minggu bergantung kepada aktiviti. Jadi untuk aktiviti model ini adalah bahagian yang pertama. Seterusnya, sebelum kita nak menghasilkan model, kita kena tahu apa itu model. Ini adalah maksud model. Model boleh dilihat dan disentuh. Contoh cikgu ada di depan cikgu ada satu model. Siapa ni? Ini ialah labu sayung kan? Kalau ikutkan labu sayung cikgu ni kecil je. Berbeza dengan yang ini. Ini adalah objek sebenar. Labu sayung objek sebenar. Kita berbalik pada model tadi. Model boleh dilihat dan disentuh. Ni pertama cikgu dapat lihat. Dan kedua cikgu dapat sentuh. Cikgu dapat pegang. Bentuk pada model disebut bentuk konkret. Kenapa bentuk konkret? Sebab kita boleh rasa. Tetapi kalau anda yang sedang memerhatikan cikgu dalam video ni, kamu tak dapat sentuh cikgu punya model pasu ni. Jadi itu bukan bentuk konkret. Bentuk konkret ni yang boleh kita pegang, yang boleh kita sentuh. Contohnya macam di hadapan kita ni. Selain itu, pen ni. Cikgu boleh pegang dan sentuh. Ini adalah bentuk konkret. Cikgu harap kamu jelas. Seterusnya, ini adalah contoh model yang cikgu ambil. Ini cikgu ada beli di Langkawi kan. Langkawi terkenal dengan burung helang kan. Cuba ingat balik, di Langkawi ada satu replika kan, besar burung helang tu kan. Itu adalah trademark Langkawi. Itu adalah kata orang dapat kita kenal, kita pandang tu kita tahu itu adalah Langkawi, mercu tanda untuk Langkawi. Seterusnya yang kedua, biasanya model juga menyerupai objek sebenar. Tadi cikgu ada tunjuk contoh labu sayung kan. Ini yang kecil. Ini adalah model. Biasanya labu sayung yang ini kebanyakannya masyarakat kita dah buat macam cenderhati. Dah tak guna lagi dah. Orang zaman dulu labu sayung digunakan untuk letak air masak kan. Dulu tak ada peti sejuk. Yang ni sekarang ni dia dah kata orang dia dah modified. Jadi bahan atau cenderhati. Ni dia buat kecil je. Sama kan macam objek sebenar kan. Boleh buka lagi. Ada penutup lagi. Dalam dia pun berlubang. Tapi kita tak gunalah. Yang ni dijadikan hiasan sahaja. Tadi cikgu tunjukkan tadi kan. Ini adalah objek sebenar. Labu sayung yang sebenar. Ini adalah model. Nampak tak perbezaan dia? Menyerupai objek sebenar tetapi saiznya lebih kecil. Sama juga macam tadi cikgu tunjuk
burung helang tadi, ni dia. Burung helang, cikgu boleh pegang lagi. Kalau ikutkan burung helang besar kan, garang, cikgu tak berani pun nak pegang. Okey, yang ni cikgu beli sebab cikgu rasa unik. Okey, ada dalam piramid ni, okey, diletakkan burung, model burung tu macam ni. Jadi kejap lagi kita akan belajar. Okey. Okey, ini contoh yang cikgu ambil daripada internet. Rumah ni kita nampak macam real, kan? Real. Kita boleh tengok pelbagai sudut ni. Ada tingkap, ada atap, okey? Tapi ini adalah model. Kalau kita tengok bahan ni ialah diperbuat daripada mounting board, okey? Kalau ikutkan sekolah rendah pun ada aktiviti ni. Cikgu rasa cikgu pernah jadi hakim untuk mereka sains, okey? Dia cipta satu model rumah. Okey, ni model rumah. Seterusnya, okey. Ini apa? Ini pun cikgu ambil gambar dari rumah cikgu. Okey, cikgu rasa unik sangat. Sebab menyerupai kapal, kan? Yang ni, cikgu pegang. Ni dia, kan? Kalau ikut kapal besar kan? Tapi yang ini kita boleh pegang, okey? Kita boleh tengok berbagai sudut. Okey. Seterusnya, okey, dalam model terdapat beberapa bahasa seni. Okey, bahasa seni yang terdapat pada model. Okey, yang pertama, okey, keseimbangan. Jadi yang ni cikgu nak tunjuk tadi tu. Okey, kalaulah, okey, cikgu letak pada ni. Cikgu letak pada ujung jari cikgu ni. Okey, nampak tak? Burung ni, model burung ni boleh terletak macam ni sebab kiri kanannya adalah seimbang. Itu dikatakan keseimbangan. Okey. Kalau ini adalah seimbang dari segi apa? Kita tengok keseimbangan simetri, sama kiri dan kanannya. Okey, sama kiri dan kanannya, iaitu sayap burung ini, okey, sama. Okey, kalau kita perhatikan rumah pula, pokok walaupun dia tidak simetri, walaupun pokok tidak simetri, tetapi pokok itu boleh tegak berdiri. Okey, tegak berdiri. Ada juga keseimbangan simetri dan tidak simetri. Okey, seterusnya yang ni model cikgu punya model labu sayung ni. Simetri. Okey, seimbang. Okey, sama kiri dan kanan. Okey. Ini contoh tadi kan. Okey, seimbang kiri dan kanan. Okey, lepas itu yang ini ada terdapat dalam buku teks pendidikan seni visual, buku teks tahun 1 menunjukkan model kapal terbang ni. Okey, cikgu tu menunjukkan sayap kapal terbang tu sama kiri dan kanan. Kalau tak sama, okey, kapal terbang tu tak boleh terbang. Begitu juga dengan burung, okey, begitu juga dengan rama-rama. Apabila patah ni satu sayap, burung atau rama-rama tak boleh terbang. Tapi kalau kita sebagai manusia tak ada kaki sebelah, kita boleh jalan. Kita berjalan menggunakan tongkat. Okey. Seterusnya, okey, bagaimana kita hendak membuat model? Okey. Sebenarnya ada banyak bahan yang boleh kita gunakan untuk membuat model. Okey, kita gunakan bahan-bahan terpakai yang terdapat di rumah kita. Okey, ini yang terdapat dalam yang biasanya terdapat di rumah kita. Okey, kotak tisu, botol plastik, okey, penutup botol, banyak lagi lah, kotak. Cikgu rasa ada banyak kotak Colgate, kan? Kotak tisu muka mak kamu tu kita boleh gunakan untuk menghasilkan model. Okey, ini adalah contoh-contoh model yang menggabungkan beberapa bahan. Okey, kalau kita tengok yang pertama ni, yang pertama ni model kenderaan, okey, menggunakan kotak minuman dan penutup botol sebagai tayarnya. Okey, yang kedua ada lebih pada dua bahan. Okey, ada botol plastik, okey, lidi, benang, kertas. Okey, maka terjadilah kapal layar. Okey, seterusnya gambar yang ketiga daripada kotak tisu dan kertas yang tebal, maka terhasillah di situ model rumah. Okey, jadi daripada sini kita dapat inspirasi, kita dapat idea apa kita nak buat. Okey,
Jadi, untuk minggu ini cukup hanya sekadar kamu mengenali bahasa seni yang terdapat pada karya model dan apa itu model. Okey, nanti kita akan berjumpa pada bahagian kedua. Okey, pada minggu depan bersedia dengan bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk menghasilkan model. Okey, kita jumpa pada minggu hadapan. Bye. Assalamualaikum.